Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni kita dapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah untuk kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefahaman, keampunan serta belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, setelah lama, tahun lepas kita sempat bertemu bulan 12 tu lebih kurang 2 kali. Jadi pada tahun ni kita mulakan tahun baru kita ni, iaitu bulan 1 ni, dengan surah Yusuf sambungan pada ayat yang ke-50. Dan alhamdulillah, saya pada hari Jumaat yang lepas, isteri saya bersalin anak yang keempat kami pada pukul 10 pagi hari Jumaat yang lepas lah, lebih kurang 13 hari bulan rasanya lah, 13 hari bulan yang lepas, bersalin anak yang keempat kami. Sempatlah datang sini, cuma hari Jumaat tu, hari Jumaat minggu ni tak sempat untuk kelas subuh sebab lepas habis tu isteri nak balik, nak berpantang di sana, jadi saya hantar balik. Yang Jumaat subuh ni tak sempat, jadi sempat jugalah pada minggu ni. Kalau anak saya tak masuk wad, tak sempat lah. Ni anak saya kena masuk wad 5 hari, sebab adalah prosedur dia tu yang menyatakan bahawa anak saya kena masuk wad, isteri boleh keluar dah, anak kena masuk wad lagi. Jadi Allah panjangkan lagi jodoh kita untuk bertemu pada malam ni. Saya mikir macam mana sempat malam ni, jadi alhamdulillah sempat juga untuk jumpa malam ni. Kalau tak, Allahu Akbar, rasa bersalah rasanya sebab tak dapat datang pada malam ni. Jadi tu sedikit khabar gembira untuk saya, sebab dapat anak yang keempat pun Allah kurniakan perempuan juga. 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, 4 pun perempuan. Jadi Allah tak bagi rezeki untuk saya ada geng. Jadi saya selama-lamanya lah akan jadi raja dekat rumah tu. Dalam rumah tu saya akan jadi king, ketua arah anak-anak perempuan saya. Jadi saya akan jadi king lah selama-lamanya. Dan insya-Allah, orang kata nombor 5 mesti perempuan, ustaz. Cakap biarlah. Daripada nombor 2 lagi. Orang kata biasanya sulung perempuan 2 mesti laki, perempuan juga. Biasanya yang ketiga laki, perempuan juga. Yang keempat ni memang biasa laki. Biasa 3 perempuan, macam ayah saya, adik-adik saya, 3 laki, lepas laki perempuan. Biasa gitu. Saya pun ikut juga petua yang tu, perempuan juga. Jadi yang kalau dia kata biasa ustaz nombor 5 puan, saya tak dengar dah. Tak dengar dah. Cukuplah bagi petua-petua, sebab kita selama-lamanya pemuda. Petua untuk orang tua, saya muda, ambil pemuda je. Jadi seperti mana Rasulullah SAW bersabda kan, dalam sebuah hadis berkaitan dengan beruntunglah, riwayat mengatakan, Nabi kata beruntung orang yang ada 2 anak perempuan. Ada yang kata, ada dalam riwayat lain mengatakan beruntung bagi orang yang ada 3 anak perempuan. Jadi saya 4, lebih beruntung lagi.
Rasulullah pun ada 4 orang anak perempuan. Walaupun katanya ada 7 orang anak, 3 laki 4 perempuan, tapi 3 laki itu laki yang tidak panjang umurnya. Tak sampai pun umur besar-besar. Kecil-kecil lagi, umur 2 tahun, setahun dah wafat dah. Jadi maknanya Rasulullah ni, dia sepanjang dia sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, Rasulullah hanya ada 4 sahaja orang anak perempuan. Sampai wafat Rasulullah hanya ada 4 orang anak perempuan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan mungkin rezeki saya untuk dapat 4 orang anak perempuan. Jadi selama-lamanya lah saya akan jadi raja dekat rumah tu, yang tak ada orang boleh challenge saya. Kalau ada anak lelaki ni dia lawan lagi kan. Orang kata, lepas tu macam mana dengan harta pusaka? Allah, buat apa cara harta pusakanya? Kita hidup lagi ni. Sebut cara harta pusaka tu buat apa? Cakap, Ustaz, lepas tu Ustaz, kalau Ustaz 4 orang anak perempuan ni, harta pusaka lagi. Saya lambat, apa bukanlah kata lambat lagi mati? Dah, kita hidup lagi ni kan, apa cakap pasal mati laginya? Kita ingat mati, tapi yang harta pusaka tu janganlah cakap. Adalah tu, saya punya perancangan-perancangan saya tu. Ni ada orang kata, habislah Ustaz, harta Ustaz akan lari pergi ke adik-beradik. Inilah orang yang dia nak putuskan hubungan antara saya dengan adik-beradik saya. Sampaikan saya kena tanamkan rasa macam, takutlah kalau mati, macam mana kalau adik-beradik saya akan buat naya dekat anak saya. Ni antara persepsi yang mana dia akan menyebabkan kita tanamkan persepsi yang buruk terhadap adik-beradik kita. Adik-beradik kita, padahal belum berlaku lagi. Walaupun ada kes macam tu, ada kes. Tapi saya sentiasa bersangka baik bahawa adik-beradik saya ni dia takkan buat naya dekat anak-anak saya. Tu je. Saya tak nak tanamkan prasangka buruk terhadap adik-beradik sendiri. Inilah yang sekarang ni yang menyebabkan orang jadi takut untuk mati. Inilah kalau kita tengok kan, bila ada orang ngeping ataupun iklankan takaful, ada 4 orang perempuan, habislah nanti harta pergi ke adik-beradik. Sebab ada orang yang tak faham tentang istilah harta faraid ni macam mana. Kenapa harta faraid, bila mana ada anak perempuan saja, tak ada anak laki, maka harta tu dia akan mengalir ke adik-beradik. Kalau orang yang faham tentang faraid, bila harta ni mengalir ke adik-beradik, maknanya adik-beradik tu dia orang yang bertanggungjawab terhadap waris-waris kita, anak-anak kita. Kalau dia ambil harta pusaka tapi tak bertanggungjawab terhadap anak-anak saya yang perempuan ni, maknanya dia orang yang zalim. Dosa saja tanggung tu. Tanggung dosa tu. Sebab tu cara nak elak, jangan ambil harta pusaka tu. Kalau contohlah kita ada adik-beradik kita yang mati, ada 4 orang anak perempuan, ada 3 orang anak perempuan, dia tak ada anak lelaki dan hartanya mengalir. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita, yang mana itu hak aku, ada hak ni. Bila mana ada hak tu, dia ambil harta pusaka, dia pergi besar rumah, dia pergi besar dapur, dia pergi tukar TV, dia pergi tukar sport rem kereta. Tapi bila mana ada balu datang, bang, ni anak ni dia nak sekolah, siapa yang nak bayar yuran sekolah dia? Itu anak engkau kan? Harta pusaka ambil, rumah pergi jual. Nak dapatkan harta pusaka ni kan, rumah jual, dapat bahagian dia, contoh 100,000 ke apa ke, rumah jual ambil belaka. Tapi tiba-tiba ada anak perempuan yang bagi si mati ni yang nak sekolah, yuran siapa yang tanggung? Dah pandai ambil harta pusaka tu kan, tanggunglah. Sampai nikah kena tanggung. Sebab tu bila kita faham tentang roh dalam faraid ni, maka biasanya orang tak akan buat naya. Sebab tu kena ada juga kita kena ada ilmu tentang harta pusaka. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki, ada kesempatan, saya pun nak juga bawa sebenarnya tajuk tentang harta pusaka dan juga hikmah-hikmah berkaitan dengan perancangan harta pusaka. Sebab tu sekarang ni bila kita tengok kan, orang yang iklankan takaful, hibah takaful, kena ambil lah ni, nanti kalau ni habis kena jual rumah, kena ni, dia tanamkan persepsi untuk kita benci kat adik-beradik kita dan jangan percaya pada adik-beradik. Tapi saya setakat ni, saya masih lagi mempercayai adik-beradik saya, abang-abang saya, abang-abang saya lah. Saya ada 4 orang abang kat atas saya dan 2 orang adik perempuan bawah saya. Jadi lebih pada 4 orang abang-abang saya ni lah. Dan insyaAllah itulah sedikit berkaitan dengan harta pusaka dan juga
bila kita sebut tentang anak ni kan, benda yang paling penting sekali kita kena mikirkan adalah nama. Nama ni kadang-kadang kita pun kena ada ilmu berkaitan dengan nama. Apakah nama-nama yang makruh untuk letak? Kita jangan fikir nama-nama sedap saja, sebab nama ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ismun. Ismun nama, ismun. Bismillah dengan nama. Tapi apa erti nama? Apa erti ismun? Ismun ni maksud dia aliyun, tinggi, iaitu sifat yang tertinggi. Bila kita nak namakan anak kita namakan dengan nama yang sifat tertinggi bagi dia. Bukan semata-mata nama yang cantik, tapi sifat yang tertinggi bagi dia. Dan ada nama-nama yang makruh untuk diletakkan menurut pendapat ulama. Antaranya nama-nama malaikat. Kita letak nama Adam Mikail. Allah, apa Mikail tu? Adam saja sudahlah. Nak letak nama Mikail. Nama malaikat antara nama yang makruh untuk diletakkan nama. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Rakib, Muhammad Rakib, Muhammad Atid. Tak letaklah nama-nama malaikat sebab ada yang berpendapat hukumnya makruh. Nak letak nama-nama Abdul, pastikan bila nama Abdul tu pasti kena ada nama Allah. Tak boleh letak dengan nama selain nama Allah. Antara yang mengatakan hukumnya haram. Letak nama, dia suka sangat dengan Lionel Messi, letak nama Abdul Lionel Messi. Allahu Akbar. Haram hukum dia. Tak boleh letak nama. Abdul ni hanya boleh digandingkan dengan nama Allah sahaja. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Sabur, Abdul Rashid. Letaklah dengan nama-nama. Abdul Latif. Boleh letak dengan nama-nama Allah. Tapi kalau kita nak letak nama, contohnya, tak naklah ambil Abdul, nak ambil belakang saja Ar-Rahman. Haram juga tak boleh. Itu hanya nama Allah saja. Tak boleh letak Ar-Rahman. Melainkan kalau kita buang AR tu, buang alif lam, buang alif lam, Muhammad Hafiz, tak apalah. Tapi kalau Muhammad Al-Hafiz, tak boleh. Itu hanya nama Allah sahaja. Nama Allah. Nama Allah dia ada alif lam tu maha penyayang, maha mengasihani. Jadi nak letak alif lam tu hati-hati. Kalau nak letak nama juga tak nak ada Abdul, tak naklah Abdul ni nama-nama tua ni. Nak letak nama muda-muda sikit. Muhammad ataupun letak nama dengan nama-nama, yang penting jangan ada alif lam. Okey? Tu sedikitlah ilmu yang berkaitan dengan nama. Jadi nama anak saya yang keempat ni saya letakkan sebagai nama Aminah. Mudah-mudah aja. 6 huruf. Saya tulis pun tak ada lama sangat tangan. Aminah. Nama ibu Nabi SAW. Dan maksudnya pun maksud yang baik. Amin. Itu orang yang amanah, orang yang jujur. Kan bagus tu nama. Fatimah, anak saya yang pertama Fatimah. Fatimah ni bukan semata-mata nama anak Nabi, tapi maksud Fatimah ni maknanya matang. Matang. Fatimah masak. Buah yang masak. Maknanya matang lah. Jadi memang betul bila saya doa untuk anak saya dengan nama Fatimah tu, maka memang cikgu-cikgu pun dekat sekolah dia pun kata memang dia nak matang dia, cakap lemah lembut, matang. Jadi sesuai dengan nama dia yang matang. Jadi kita, sebab nama ni merupakan doa kita untuk anak kita. Nak doa apa untuk anak kita ni. Jadi sebab itulah nama ni bukan semata-mata cantik, tapi nama ni mestilah nama yang terbaik untuk dia. Doa kita sebagai seorang ayah untuk anak-anak kita. Okey, insya-Allah tu sedikit perkongsian Jadi sebagaimana yang lepas kita menceritakan tentang mimpi seorang raja. Mimpi raja tu, waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kenapa Allah memimpikan kepada raja ni mimpi berkaitan dengan binatang? Tak ada binatang lain ke? Kenapa tak nak guna nama harimau? Kenapa tak nak guna nama singa? Kenapa mesti lembu? Kenapa bukan kerbau? Kan contoh, lembu sebab al-an'am, kerbau ada. Tapi kenapa Allah pilih dengan nama binatang? Sebab bila mana takwilan ni, dia bukan semata-mata ilmu takwilan ni, bukannya ilmu yang agak-agak macam tu. Tidak Dia bila Nabi Allah Yusuf AS diturunkan ilmu yang berkaitan dengan dengan mimpi, maka dia kadang-kadang dia ilmu yang praktikal. Kadang-kadang dia ilmu yang praktikal, walaupun ini satu mukjizat, tapi ini praktikal. Setiap daripada mukjizat yang Allah turunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi-nabi Allah ni ada yang praktikal. Ada yang praktikal. Contohnya macam terbelahnya laut. Terbelahnya laut. Ada orang yang mengkaji macam mana laut boleh terbelah. Kenapa bila mana Nabi naik burak tu, Nabi sekejap dia sampai. Sekejap sampai. Jadi
ada yang mengkaji macam mana keadaan Nabi naik buruk laju. Kan kita kalau naik motor laju kan gitu kan. Lepas tu buruk ni macam mana? Laju tapi dalam keadaan Nabi tak melayang. Macam mana? Macam mana kita naik bas? Kita naik flight. Rasa nak melayang ke? Sebab sisi besar. Macam mana kita naik flight kan? Flight tu kelajuan dia hampir 500 km sejam, 700 km sejam. Jadi bayangkan dengan 700 km sejam, 500 hingga 700 km sejam, dia punya perjalanan dia tu, flight tu laju selaju 500 hingga 700 km sejam, tapi tak ada pun rasa macam lajunya. Kan? Jadi macam itulah Nabi, situasi Nabi dalam keadaan bila mana dia naik buruk. Tak rasa laju. Sebab apa? Sebab mungkin sisi buruk besar. Mungkin. Tapi benda tu satu benda yang praktikal lah. Jadi macam tu juga, kenapa Allah mimpikan kepada raja ni lembu? Maka kata Nabi Allah Yusuf AS, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. 7 tu sebab apa? 7 tu artinya 7 tahun. Fama hasadtum, kenapa tazra'un? Lembu, baqarah, lembu ni 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Kenapa 7? Yang pertama 7 tahun. Kenapa lembu? Sebab lembu ni binatang yang digunakan pada zaman Nabi Allah Yusuf AS dekat Mesir tu merupakan binatang untuk pertanian. Binatang untuk pertanian, binatang dengan tujuan pertanian. Orang membajak tanah dengan lembu. Sekarang ni lembu ada, kerbau pun ada, dan sekarang ada mesin. Zaman dulu orang bajak tanah dengan lembu. Jadi bila mana lembu, maka pasangan dia bercucuk tanam. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kamu kena bercucuk tanam selama 7 tahun yang bersungguh-sungguh. Pada masa tu 7 tahun tu subur sangat-sangat tanah, sehingga kan tanamlah apa pun dia akan tumbuh terus. Dia akan tumbuh dan buah dia tu tak akan buruk. Jadi itulah sab'a baqaratin siman, 7 ekor lembu yang gemuk. Maknanya kenapa gemuk? Sebab dia makan belaka. Dia tumbuh belaka. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Jadi fama hasadtum, maka hasil daripada tu yang kamu akan tuai nanti, fadharuh, simpan dulu, fi sumbulihi, pada tangkai dia, supaya makanan tu dia takkan dijangkiti oleh bakteria. Sebab macam apa? Macam kalau kita tengok orang jual buah rambutan. Buah rambutan yang sekali dengan tangkai lebih mahal daripada buah rambutan yang tangkai tak ada. Kan? Buahan tangkai. Dan buah rambutan yang tangkai dah tak ada, dia lebih cepat buruk daripada buah rambutan yang masih lagi dengan tangkai. Jadi macam tu jugalah, kenapa buah-buahan ni ataupun hasil yang dia tuai, hasil tanaman ni disimpan dengan tangkai, supaya dia punya tempoh masa simpanan dia tu selama 7 tahun. Untuk dimakan selama 7 tahun. Sebab yang akan makannya sab'un ijaf, iaitu 7 ekor lembu yang kurus. 7 ekor lembu yang kurus, 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh sab'un ijaf, dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. 7 tahun yang sangat-sangat susah, syidad, sempit. Ya'kul nama qaddamtul lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Iaitu yang mana dia akan lembu yang kurus makan lembu yang gemuk. Sebab apa? Masa 7 tahun yang susah akan makan hasil daripada 7 tahun yang senang. Itulah 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Tapi kena tinggalkan sikit. Jangan makan belaka. Makan belaka kat dia punya benih kita nak cari mana. Jadi yang sikit itulah qalilan mimma tuhsinun, untuk dijadikan sebagai benih. Summa ya'ti min ba'di dzalika amu fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang selepas daripada tu 1 tahun yang mana lepas daripada tu fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun, di mana manusia akan diberikan hujan yang banyak, wa fihi ya'sirun, dan padanya dia boleh memerah anggur. Kenapa Allah gambarkan perah? Kenapa bukan makan? Kenapa bukan makan buah-buahan? Tadi makan tadi kan? Ya'kul nama qaddamtum, mimma ta'kulun, makan. Tapi untuk ayat yang seterusnya perah. Sebab perah ni hanya digunakan bila mana ada lebihan. Maknanya begitu banyak hasil tanaman selepas tahun selepas daripada 7 tahun, maknanya 14 tahun. 7 tahun subur, 7 tahun kering,
Dan 7 tahun yang kering tu, lepas tu dia akan satu masa yang mana dia akan subur juga. Subur, sangat-sangat subur. Dan hasil tanaman yang sangat-sangat banyak, sehingga kan ada lebihan. Macam kita, kalau kita durian, durian. Biasanya durian ni, masa musim mula-mula tu kita makan. Jarang orang musim mula-mula durian tu terus buat pulut. Jarang sangatlah orang terus buat pulut. Dah musim durian ni, bila durian jom buat pulut. Tak, orang akan makan dulu. Makan dulu yang hasil pertama tu orang akan makan. Kalau dah banyak sangat sampai ada lebihan ni, kita buat apa? Buat tempoyak. Buat pulut. Lepas buat pulut, buat tempoyak. Lepas buat tempoyak, macam-macam orang buat aiskrim musangking. Maknanya, kenapa adanya resipi-resipi yang macam tu? Sebab ada lebihan yang banyak sangat. Jadi macam itulah kenapa Allah gambarkan wa fihi ya'sirun, dan padanya orang akan memerah anggur, perah anggur banyak, sebab hasil yang sangat-sangat banyak. Kalau sebelum ni orang boleh makan sahaja, minum tak boleh. Jangan buat contoh beli hasil tanaman, beli beras, dapat beras. Buat jepuk tak boleh, makan je. Buat nasi je. Ni dia beri jadikan gandum, kemudian buat jepuk. Tak boleh lah. Jepuk ni hanya bila ada lebihan sahaja. Jepuk ni makanan lebihan, bukannya makanan asas. Asas kita apa? Asas kita nasi. Macam itulah zaman dulu, asasnya dia akan makan. Kalau ada lebihan, barulah dibuat sebagai air ataupun jus. Wa fihi ya'sirun. Kita masuk yang ke-50. Saya bacakan dulu 3 ayat sehingga ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-malik u'tuni bih falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna alim qala ma khatubukunna idh rawattunna yusufa an nafsihi قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد إن الله لا يهدي كيد الخائنين. Wa qala al-malik u'tuni bih. Maka raja ni bila mana dia dengar satu takwilan yang boleh diterima akal dan nampak betul lah, antara kenapa lembu sebab tanaman, kenapa 7 sebab 7 tahun, kenapa lembu gemuk, kenapa lembu kurus, yang nampak macam macam mana lembu kurus boleh makan lembu gemuk. Rupa-rupanya gambaran kepada musim susah, musim senang. Jadi raja tu berkata, bila nampak ni, panggil. Wa qala al-malik u'tuni bih. Asalnya Yusuf dia nak keluar sendiri. Dia kata kepada orang yang keluar daripada penjara tu, ya sahibai sijin. Yang mana yang akan keluar daripada penjara tu, boleh tak kalau engkau cakap pada raja engkau bahawa aku ada dekat dalam penjara ni. Supaya dibebaskan. Asalnya Yusuf dia nak keluar daripada penjara dengan cara macam tu. Tapi kali ni dia tak dapat keluar, maka kali ni raja yang panggil. Wa qala al-malik u'tuni bih. Maka raja pun kata kepada orang suruhan tu yang pergi tanya Yusuf dekat dalam penjara tu, wa qala al-malik u'tuni bih. Pergi panggil raja, panggil Yusuf tu. Falamma ja'ahu ar-rasul. Ketika utusan tu datang kepadanya, ja'ahur rasul ni bukan Rasulullah, rasul ni utusan. Qala irji' ila rabbik. Yusuf kata kepada dia, mula dia kata kepada Yusuf, ni jom keluar, raja dia nak jumpa dengan kau. Tapi Yusuf dia tolak. Qala irji', kau balik semula ila rabbik, kepada Tuhan kau, dan tanya, fas'alhu, dan tanya kepada dia, ma balun niswah, apakah keadaan perempuan-perempuan yang telah melukai tangan dia. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tanya dulu keadaan mereka yang terpotong jari dia semasa dia tengok wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Inna rabbi bikaydihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Inna rabbi bikaydihinna alim. Sebab apa?
Dia ada beza. Diampunkan oleh raja dengan dibebaskan sebab dia punya tuduhan dia tu terbatal. Kalau orang yang diampunkan, bukan bererti dia betul. Dia salah, dia tetap salah, cuma dia diampunkan. Bukan kita cerita tentang isu negara kita, tidak. Macam tahun bila ada seorang ahli politik yang telah dituduh dengan tuduhan liwat. Sebab apa? Dia masih lagi dipenjarakan atas tuduhan yang sama. Sebab dia dibebaskan bukan sebab dia tidak disabitkan kesalahan, kan? Tapi dia dibebaskan sebab dah habis tempoh. Dah habis tempoh, maka dia dibebaskan. Kemudian dia kena balik. Sebab apa kena balik? Sebab rekod ada. Tapi berbeza dengan Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Allah Yusuf AS dia tak nak pengampunan. Sebab beza, orang yang diampunkan dia akan kena balik. Tapi Yusuf AS dia nak keluar dengan tidak disabitkan oleh kesalahan. Dia nak keluar dengan cara yang suci. Tak nak keluar dengan ada cop. Oh, ni banduan ni. Tak. Dia nak keluar dalam keadaan dia dibebaskan daripada kesalahan, bukan dibebaskan daripada penjara. Dia dibebaskan daripada pertuduhan tu. Jadi dia kata kepada raja dia, sebab dia tahu ni Nabi Allah Yusuf AS ni orang yang bijak, orang yang pandai. Sebab Allah kurniakan kepada dia atainahu hukman wa ilma. Allah datangkan kepada dia ilmu dan juga pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Kalau kita masuk penjara, raja panggil, engkau dah diampunkan. Keluar. Aku nak keluar ni. Lama dah aku duduk penjara ni. Tapi Nabi Allah Yusuf AS dikurniakan kebijaksanaan. Dia kata tak boleh. Sebab kalau aku dicop banduan atas kesalahan ni, maka orang akan nampak aku ni dengan kesalahan, cuba merogol isteri kepada pembesar. Aku ni cuba untuk merogol isteri kepada pembesar. Orang akan cop muka aku macam ni. Jadi nak keluar dalam keadaan aku bukan merogol. Aku bukan kejat, aku bukan buat benda ni, aku bukan pencuri. Dia nak keluar dalam keadaan dibebaskan daripada pertuduhan. Ada beza pengampunan diraja atau lain. Pengampunan diraja, tapi masih lagi saya tengok orang masih lagi cap dia sebagai dengan tuduhan-tuduhan tu, dengan kesalahan-kesalahan tu yang kita pun tak tahulah. Wallahu alam, tu serahlah pada Allah. Jadi Nabi Allah Yusuf AS orang yang sangat-sangat bijak lah. Orang sangat-sangat bijak. Dia tak nak keluar daripada penjara. Sehinggalah ditanyakan kepada mereka keadaan mereka. Qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Untuk nak jelaskan tipu daya mereka ni. Mereka menipu ni. Untuk apa? Inna rabbi bikaidihinna alim. Tuhanku maha mengetahui akan tipu daya mereka. Maka raja ni pun, orang pandai macam ni, takkanlah aku nak biar duduk dalam penjara. Aku nak jelaskan dia punya isu dia. Maka raja berkata, qala ma khatabukunna idh rawattunna yusufa an nafsih. Maka raja pun berkata kepada perempuan, dia panggil semua, ma khatabukun, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf? Idh rawattunna yusufa an nafsih. Ketika mana kamu nak goda Yusuf tu, macam mana keadaan kamu? Adakah Yusuf datang kepada kamu ke atau macam mana? Qulna hasya lillah. Mereka berkata, maha sempurnanya Allah. Ma'alimna alaihi min su'. Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Ma'alimna alaihi min su'. Kami tak tahu pun keburukan yang ada padanya. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq. Kemudian isteri kepada Al-Aziz. Qalat imra'atul aziz. Telah berkatalah isteri kepada Al-Aziz tadi, menteri tadi, al-an. Sekarang ni telah jelaslah hashasal haq. Telah jelaslah kebenarannya. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Aku ni yang nok pada dia dan dia tu adalah orang yang berkata benar. Dia tu adalah orang yang benar, aku yang salah. Jadi maknanya dia telah dibebaskan daripada kesalahan dan juga pertuduhan. Bukannya dia nak keluar dengan cara pengampunan daripada raja. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dzalika, demikianlah, liya'lama anni, dia iaitu raja tadi mengetahui, liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya, iaitu Al-Aziz, bukan raja, Al-Aziz. Iaitu aku tidak mengkhianatinya, iaitu Al-Aziz yang telah jaga dia daripada kecil sampai ke besar.
Aku nak dia tahu bahawa aku tak pernah mengkhianati dia. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, iaitu bahawa Allah tidak akan meredai tipu daya, la yahdi kaidal khainin, tipu daya orang-orang yang berkhianat. Siapa yang khianat ni? Iaitu perempuan-perempuan tadi. Kita masuk ayat yang ke-53. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan tiadalah wama ubarri'u nafsi, dan tiadalah aku berani untuk membersihkan diriku. Kata perempuan tadi, wama ubarri'u nafsi, aku berani untuk membersihkan diriku. Innan nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itulah yang menyuruh, la ammarah. Okey, dalam bahasa Arab dia ambil daripada perkataan amara. Bila kita ni antara nama. Kita nak letak nama anak kita macam mana? Dia ambil daripada amara, perintah. Dia ada 3 nama yang kita boleh letak berpandukan kepada amara. Yang pertama, amir. Amir ala wazan fa'il. Itu yang pertama. Ataupun umair. Ini sama aja. Dia daripada perkataan amara. Satu lagi tadi amir, alif mim ya ra. Satu lagi umair, alif mim ya ra juga, umair, fuail. Satu lagi ammar. Ammar, dia ada syaddah macam al-ammarah. Ammarah ni dia berasal perkataan amara, perintah. Cuma bezanya kadang-kadang kan, kita nak letak nama anak sedap sikit nama Umairah, kan? Biasa pernah dengan nama Umairah. Apa beza Amirah, contoh perempuan, kita ambil nama perempuan. Amirah, Umairah dengan Ammarah. Sama tu, nampak sama kan? Tapi tak, dia lain. Maksud dia sama. Dia daripada perkataan yang sama, Amarah, alif mim ra. Tapi bila kita nak letakkan nama, kita mesti tukarkan kepada dia isim fa'il ke, lebih kurang lah. Ataupun sifat musyabbahah. Antaranya amir. Okey, Umairah dia pemimpin juga. Maksudnya dia orang yang memimpin tapi dengan kuasa pimpinan yang agak lemah. Umairah. Letak nama anak Umairah. Dia patu Humairah, kemerah-merahan. Dia merah tapi merah sikit-sikit je. Dia merah. Kalau hamra tu maknanya merah. Tapi kalau Humairah, kemerah-merahan. Merah sikit-sikit je. Humairah. Macam tu juga. Umairah, maknanya dia ada pemimpin. Tapi sikit-sikit je pimpinan dia. Maknanya kepimpinan yang lemah lah. Kita sebagai Umairah. Tapi kalau Amir, Amirul Mukminin, maknanya dia seorang pemimpin yang okey lah. Okey. Tapi kalau Ammarah, dia paksa punya. Jenis pemimpin yang paksa punya. Ammarah, dia paksa buat. Kau kena buat ni. Autokratik. Ataupun kita panggil sebagai autokratik. Jadi kita nak bagi nama anak apa? Lepas tu macam mana dengan nama Ammar? Ammar kan nama. Ammar bin Yasir. Itu Ain. Ain ni dia bawa pada maksud umur. Ammar. Ammar ni maknanya panjang umur. Kalau Umair, pendek umur. Lepas tu letak nama anak ni, kita nak pilih huruf apa? Huruf alif ke ataupun huruf Ain? Kalau tuan-tuan letak dengan huruf alif, ambillah nama Amir sahaja. Janganlah letak nama Ammar. Sebab tu maknanya seorang yang suka maksa. Apa-apa paksa. Kita doakan anak kita supaya jadi orang yang suka memaksa. Nak buat, tak buat penjara. Tak buat kena pukul. Tak buat kena rotan. Tak buat kena kutip. Gitu. Ammarah. Jadi sebab tu Allah gunakan perkataan ammarah ni, nafsu yang memaksa untuk buat jahat. Bukan yang kata nafsu tu jahat, tak. Nafsu yang memaksa untuk buat jahat. Dia paksa. Macam tu juga Ammar. Ammar ni maknanya panjang umur dia. Kalau Umair, pendek umur. Kalau Amir, tapi biasa jarang orang guna ambil Ain. Biasa orang ambil alif. Amirah.
Amir. Amiruddin. Gitulah. Amir. Ya, ada ya. Jangan letak nama Umair. Umairah kan. Biasa letak nama Umairah. Boleh letak nama Umairah tu. Tapi maksud dia kepimpinan yang kecil lah. Dia bukan besar sangat pun. Dan dia taklah kuat. Bukan satu kepimpinan yang kuat. Kita doakan dia jadi kepimpinan yang lemah sikit. Jadi letak nama, nak ambil nama alif mim ra tu pastikan ambil nama alif mim ya ra sahaja ataupun Amirah. Jangan ambil Umairah. Sedap sikit nama bang. Tak nama anak Umairah lah bang. Sedap sikit. Jangan letak nama yang tu. Sebab maksud dia kepimpinan yang lemah. Jangan ambil Ammar. Paksa juga. Tapi kalau yang Ammar bin Yasir, yang tu Ammar, Ain mim alif ra. Ammar maknanya orang yang panjang umur. Sebab tu yang matinya ayah dia dia tak mati. Ammar ni hidup lagi. Mak ayah dia matinya yang kena seksa dekat sebelum hijrah tu. Tapi Ammar ni orang yang panjang umur. Tu sajalah kongsi sikit tentang nama. Sebab kadang-kadang saya dengar nama apa? Nama Umairah. Allah, pak apalah letak nama Umairah. Kenapa tak nama Amirah? Sikit lagi tu. Beza sikit je. Beza pada baris ya. Alif mim ya sama juga alif mim ya ra. Tak marbutah. Beza cara eja je, cara baris je. Ni baris depan, yang ni baris atas, ni baris mati. Kalau tu baris atas, baris bawah. Ni baris depan dengan baris atas. Beza sikit je tapi membawa maksud yang berbeza. Macam tu juga dengan jannah, jinnah dengan junnah. Jannah ni maknanya kebun-kebun. Syurga ke kebun-kebun. Kalau jinnah, jin. Kalau junnah, perisai. Macam bar, daratan. Bir, buat baik. Bur, bijirin. Letak, tuan-tuan ubah baris sikit ya. Maksud lain tu. Jadi pilihlah nama dengan baris yang betul. Supaya doa kita tu doa yang betul untuk anak kita. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan tidaklah aku nak bersihkan diri aku. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh untuk melakukan kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang telah diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Ayat yang ke-54. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ayat ke-54. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Dan setelah raja mendengar pengakuan perempuan-perempuan tu, maknanya Yusuf tak bersalah. Jadi Yusuf dibebaskan. Raja berkata, wa qala al-maliku tuni bih. Bawa perempuan tu, bawa Yusuf berjumpa dengan aku. Astakhlishu li nafsi. Aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku. Astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Aku nak tempatkan Yusuf ni dekat tempat yang khas untuk aku dan tempat untuk aku nak bertanya kepada dia. Maknanya kalau dekat istana ni dipanggil sebagai bendahara. Tengku bendahara, dekat istana kan biasa gunakan perkataan bendahara. Jadi itulah jawatan yang ditawarkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Falamma kallamahu, setelah habis cakap semua tu, kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Setelah Yusuf dibawa berhadapan dengan raja tadi, maka raja pun berkata kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, iaitu sesungguhnya engkau pada hari ini, qala innaka, sesungguhnya engkau pada hari ini, al-yaum ladaina, di sisi kami, iaitu si raja ni, makinun amin, iaitu berada dalam kalangan orang yang sangat-sangat dipercayai. Siapa dia? Orang yang, kalau contoh Perdana Menteri, siapa dia yang dia akan lantik sebagai Menteri Kewangan, Perbendaharaan? Tu bendahara lah tu. Yang jadi Menteri Kewangan ni sebenarnya bendahara, sebab dia duduk dekat perbendaharaan, yang menjaga khazainil ard, yang menjaga khazanah-khazanah negara kita ni. Maka
Nabi Yusuf pun minta lah. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadi raja tu dia offer untuk letakkan dekat tempat yang berpangkat tinggi dan dipercayai. Macam kalau Perdana Menteri kan, dia nak pilih siapa untuk dia jadi sebagai Menteri Kewangan. Mestilah orang yang paling dipercayai. Jadi susah juga kita nak lantik menteri-menteri, nak lantik siapa yang nak jaga duit kita, siapa yang nak uruskan duit, siapa yang nak uruskan gaji kita, siapa yang nak duduk kat bahagian kewangan, yang supaya 25 hari bulan masuk gaji, 30 hari bulan masuk gaji. Siapa dia? Bukan senang bukan satu tugas yang mudah. Lagi-lagi dalam keadaan negeri Mesir tu yang akan berlaku musim kemarau yang sangat-sangat panjang. Bukannya setahun dua, tapi 7 tahun. 7 tahun yang sangat-sangat panjang. Jadi bukan senang nak pilih seorang menteri yang boleh jaga negara selama 7 tahun dalam tempoh kemarau. Macam mana nak susun khazanah-khazanah bumi Mesir ni? Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf kata, jadikanlah aku sebagai pengurus khazainil ard, pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik penjaga dan lagi mengetahui cara untuk mentadbir. Inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala dah ajarkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam sebelum Nabi Allah Yusuf alaihi salam diuji dengan pelbagai ujian. Falamma balagha ashuddahu ataina hukman wa ilma. Bila mana Yusuf dah balik, Allah bukan balik maknanya umur 16 tahun tu dah. Balik sampai satu tempoh dia akan dilantik sebagai seorang rasul. Allah datangkan kepada dia hukman, kebijaksanaan dan juga ilmu. Jadi dekat sinilah ada hadis. Kalau kita tengok ada hadis Nabi SAW, janganlah kamu meminta jawatan. Kadang-kadang kita minta jawatan ada orang boleh minta, Yusuf boleh minta. Yusuf minta dalam keadaan dia orang yang ada capability. Dia orang yang ada kemampuan. Kalau kita rasa kita mampu untuk sandang jawatan tu, mintalah. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu, itu hanyalah akan mengundang neraka bagi kita. Kalau rasa tuan-tuan ada yang yakin, cakap aku nak jadi YB, nak jadi menteri, nak jadi esko, pastikan kita ada kemampuan. Kalau kita tak ada kemampuan, maka kita bukan Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Allah Yusuf AS memang Nabi larang, jangan minta jawatan. Sebab sekali engkau diberikan jawatan, maka engkau akan bertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Segala apa berlaku kecurangan dekat dalam sistem, semuanya akan dipertanggungjawabkan ke atas bahu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tapi kenapa Nabi Allah Yusuf AS minta jawatan? Sebab dia tahu, dia yakin, dia tahu bahawa dia orang yang boleh menjaga dan orang yang tahu tentang cara untuk mentadbir perbendaharaan negara. Jadi tak semestinya Nabi ni dia jadi ni antara keturunan daripada Firaun raja ni merupakan datuk nenek moyang kepada raja Mesir iaitu Firaun pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Cuma bezanya Firaun pada zaman Nabi Musa, raja Mesir pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, dia tersalah memilih penasihat. Nabi ni dia ada kerjaya dia sendiri. Bukan Nabi ni kerja dia sebar semata-mata tanpa ada kepakaran. Nabi Allah Nuh alaihi salam, kalau dia bukan engineer, macam mana dia boleh bina kapal yang besar? Nabi Allah Saleh alaihi salam, zaman dia kalaulah dia tu bukan architecture, macam mana dia boleh buat rumah dekat atas bukit? Mesti seorang arkitek. Nabi Allah Adam alaihi salam merupakan perintis kepada pertanian dan juga penternakan. Pertanian dan penternakan bermula zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan semua nabi-nabi ni dia ada keistimewaan masing-masing. Dan tak semestinya bila nabi ni jadi pemimpin, nabi jadi pemimpin, tidak. Kadang-kadang macam Nabi Allah Yusuf alaihi salam merupakan contoh kepada penasihat negara. Siapa-siapa yang nak jadi menteri kewangan, nak jaga bahagian kewangan,
kena rujuk kepada Nabi Allah Yusuf AS. Zaman Fir'aun, apa silap dia? Inilah antara kesilapan Fir'aun yang mana dia telah salah memilih penasihat, iaitu yang kita panggil sebagai Haman. Haman ni yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dia peranan dia macam Nabi Yusuf, tapi dia jahat lah. Beza dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihi salam dia ada kemampuan untuk mentadbir perbendaharaan negeri Mesir, maka dia minta jawatan tu. Haman pula dia beza, bila mana kita pilih penasihat yang salah, dia akan meruntuhkan sesebuah negara. Kalau kita pilih penasihat yang betul, maka dia akan mencantikkan negara kita lah. Jadi pentinglah. Ayat yang ke-56. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah Allah tetapkan kedudukan makkanna li Yusuf, menentukan kedudukan Nabi Allah Yusuf AS dekat atas muka bumi ni. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, iaitu yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nabi Allah Yusuf AS dia boleh duduk kat mana-mana sahaja yang dia nak. Nusibu bi rahmatina man nasha, kami limpahkan. Allah kata Allah boleh limpahkan kurniaan kepada siapa sahaja yang Allah nak. Tapi yang paling penting sekali ayat yang terakhir ni, wala nudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan sesekali mensia-siakan balasan bagi orang yang cuba untuk buat baik. Sebab tu kan, kadang-kadang ada orang kata, kenapa aku buat baik dah, tapi sokmo aku je susah. Tapi kita kena ada satu iktikad lah, bahawa Allah takkan mensia-siakan pahala bagi orang yang buat baik. Sama ada kita punya kesenangan tu kita akan dapat pada penghujung hayat kita, dalam hayat kita, ataupun kesenangan kita tu kita akan dapat dekat akhir hayat kita dengan husnul khatimah, ataupun dekat akhirat yang berbentuk pengampunan, rahmat dan syurga daripada Allah. Sebab tu kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah, sentiasa kena ingat pada Allah, cuba untuk sentiasa lazimi diri kita ni dengan buat benda-benda yang berfaedah. Janganlah kita suka untuk membuang masa sebab satu benda yang sangat-sangat musibah yang besar lah. Bila kita boleh buang masa dengan benda-benda yang tak berfaedah ni, sebenarnya Allah yang sibukkan kita dengan benda-benda tu sebab Allah tak nak tengok kita. Kenapa ada orang yang boleh buang masa macam tu sekali? Buang masa alpa, sehingga kan ada ulama kata membuang masa ni dia lebih bala yang lebih besar daripada mati. Sebab mati ni dia hanya memisahkan kita dengan kehidupan, tapi membuang masa ni dia memisahkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena iktikad kita bahawa Allah takkan mensia-siakan pahala orang yang sentiasa buat baik. Bayangkan Nabi Allah Yusuf AS daripada kecil lagi dia sabar, kena buang dengan abang dia sabar. Pahala tu Allah kira tu. Allah kira pahala tu. Kemudian dia pula dijual dekat Mesir. Masuk dalam keluarga ni, tak boleh keluar rumah, duduk rumah tu saja sebagai hamba. Ada kata sebagai hamba atau sebagai anak. Antara dua tu. Kemudian difitnah pula. Kemudian dipenjarakan pula. Kemudian penjara lagi. Dah nak keluar dah, penjara lagi. Bayangkan macam mana ujian Nabi Allah Yusuf AS, tapi Allah tak sia-siakan segala pahala yang bagi Nabi Allah Yusuf AS ni yang sentiasa buat baik. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Ayat yang ke-57, wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Dan pahala dekat akhirat itulah jauh lebih baik bagi mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Jadi pilihlah untuk pahala dekat akhirat kita. Okey, kita masuk pada tajuk yang seterusnya, permulaan ni. Lepas ni kita tutuplah lepas ni. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Bayangkan berapa lama Allah kata dalam ayat yang ke-10 11 rasanya, yang mana wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Allah kata bila mana Nabi Allah Yusuf AS nak dimasukkan dekat dalam perigi itu,
Apa kata Allah? Wa auhayna, kami wahyukan kepada engkau wahai Yusuf, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Pasti engkau akan cerita tentang apa yang mereka buat pada engkau ni, latunabbi annahum bi amrihim hadza, dengan apa yang mereka buat pada engkau, masukkan engkau dalam perigi, kemudian engkau dijual. Wa hum la yash'urun. Allah nak suruh cerita ni lambat lagi. Yusuf besar dulu, kena fitnah dulu, masuk penjara dulu. Keluar ni walaupun nampak beza dia dalam satu ayat dua ayat je, tapi masa ni adalah masa lepas 7 tahun yang subur. Berapa lama Yusuf sabar? Dalam keadaan Yusuf jadi menteri 7 tahun tu, tak, dia nak balik jumpa ayah, Allah tak bagi. Yusuf jadi menteri dah. Kalau tengok kisah ni, abang dia datang untuk nak beli bekalan makanan dekat Mesir. Nak beli bekalan makanan dekat Mesir sebab berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau, dia akan jangkit dekat negara-negara lain. Palestin ni dia antara jiran kepada Mesir. Jadi bila berlaku kemarau dekat Mesir ni, dia akan jangkit juga dekat Palestin, sehingga kan Palestin dia perlukan bekalan makanan. Dia tahu bahawa dekat Mesir tu dia ada jual juga bekalan makanan yang telah dia simpan selama 7 tahun. Jadi maknanya 7 tahun selama Nabi Allah Yusuf AS jadi sebagai seorang menteri, tak boleh balik rumah. Kita hari tu masa PKP tak boleh balik kampung, mengamuk orang. Kena PKP pula. Aduh, Allah, siapalah punya hal ni? Tabligh lah ni. Dulu kena sekat, tak boleh balik. Ada yang duduk dalam rumah yang sempit, nak jumpa dengan mak ayah. Nenek mertua saya meninggal dalam keadaan saya kena kuarantin COVID pada bulan 4 tahun 2021. Nenek isi saya meninggal tu, masa tu saya kena kuarantin dekat rumah. Isi saya kena kuarantin dekat hospital. Nenek dia meninggal masa tu, nak balik tak boleh. Padahal berapa hari sekat tu. Itu pun kita dah cukup dah gelisah dah. Macam-macam lah PM kita dulu tu kena pujuk kita. Yang ke sana ke sini, ke sana ke sini, ada macam-macam orang buat. Tapi bayangkan Nabi Allah Yusuf AS, duit ada. Menteri kan, duit ada lah dia. Kalau dia nak kata, boleh tak sediakan saya 1 kereta, saya nak pergi jumpa ayah saya. Takkanlah cuti tak ada langsung. Mesti ada cuti-cuti dia. Tapi bayangkan Nabi Allah Yusuf AS, Allah larang untuk jumpa dengan ayah dia. Tak bagi jumpa. Sedangkan dia boleh jumpa. Ada flight, ada. Kalau kita jumpa dah. Yang macam apa, masa ada musim raya, musim jam, ada orang buat bisnes sewa helikopter 30,000 kan, seorang 30,000. Sanggup balik. Dia ada duit. Yusuf ni takkan duit tak ada. Menteri. Confirm lah ada duit. Menteri kan? Yang menjaga khazanah Mesir ni, dia ada duit. Tapi kenapa tak boleh balik selama 7 tahun? Nak balik tak boleh. Allah tak bagi. Tak dapat keizinan. Bukan daripada raja, tapi tak dapat keizinan daripada Allah. Sedangkan raja dah kata dah. Makanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yusuf duduk mana saja dia nak. Yusuf duduk mana saja bumi yang dia nak. Dekat Mesir tu nak duduk mana? Situ-situ boleh belaka. Minta nak rumah mana? Dapat belaka. Raja akan bagi. Takkanlah Yusuf nak minta kuda 1 nak balik rumah kejap. Tak boleh. Bayangkan 7 tahun tak jumpa mak ayah. Tak jumpa mak ayah walaupun ada kemampuan. Sebelum ni nak jumpa tak boleh sebab kena jual dah. Dah jadi milik orang. Tapi kali ni dah bebas dah. Ada kemampuan, tapi Allah tak bagi. Bayangkanlah. Kalau kita baru setakat kena kurung seminggu 2 pun dah gelepar dah. dah panas dah. Bayangkan Nabi Allah Yusuf AS selama lebih 7 tahun sebagai seorang menteri, tak boleh balik kampung. Tak boleh balik kampung. Nak jumpa mak ayah pun tak boleh. Nak call pun tak boleh. Waja'a ikhwatu Yusuf. Maka datanglah abang-abang Yusuf. Fadakhalu alaih. Berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf AS. Sebab bila dia nak beli bekalan makanan, sebab Palestin dah kemarau, bekalan makanan tak ada, habis belaka dah. Fadakhalu alaih, jumpa dengan ketua dulu. Sebab dia pendatang luar kena lalu ikut ni lah, ikut dia punya birokrasi dia lah. Lalu dulu fa'arafahum, dia nampak abang aku ni.
Wa hum lahu munkirun. Bayangkan kita jumpa dengan orang yang buang kita tapi tak boleh buat apa. Ni pun satu ujian terhadap Nabi Allah Yusuf AS, sebab Nabi Allah tak boleh. Allah larang juga Nabi Allah Yusuf AS untuk bagi tahu bahawa aku Yusuf. Tak boleh kan? Jumpa dengan orang yang naya, buat naya kita tapi kita tak boleh buat apa-apa kat dia. Bayangkanlah macam mana ujian terhadap Nabi Allah Yusuf AS. Tapi kenapa Yusuf cam dia? Dia tak cam Yusuf. Fa'arafahum. Maka Yusuf cam mereka. Apa-apa aku 10 orang ni. Wahum lahu munkirun. Tapi dia tak kenal aku. Adakah Allah yang bagi tahu? Adakah ini satu mukjizat? Tidak sebab abang-abang Nabi Yusuf AS buang Nabi Yusuf masa tu umur abang-abang Nabi Yusuf lebih kurang umur 20 tahun ke atas. Umur Yusuf sekitar 10 hingga 12 tahun. Maknanya Nabi Yusuf ni kecil lagi lah masa tu. Jadi budak kecil ni, dia punya tumbesaran dia panjang lagi. Dia akan tumbuh lagi badan dia, rupa dia akan berubah sampailah umur 25 tahun ke atas. Barulah muka dia sama je. Tapi orang yang umur 25 ni, muka berubah ke? Tak berubah kan? Kalau tuan-tuan tengok muka tuan-tuan masa umur 30 dulu, rasa-rasa cam lagi tak? Tunjuk kat isteri. Ingat tak? Mana satu abang ni? Ni lah abang ni dulu, abang kurus je dulu. Cam lagi muka. Dulu janggut abang tak ada, sekarang dah janggut dah. Cam lagi muka. Tapi cuba tunjuk muka kita masa umur 10 tahun dulu. Jangan bagi tengok umur 70 baru tengok. Rasa-rasa cam tak muka kita? Tak cam. Saya tak cam ke saya? Umur saya, betul ke ni aku ni? Betul ke ni aku ni? Bukan ni. Tengok muka dengan muka sekarang ni, kalau saya tunjuk kat isteri saya pun, saya tak cam. Yang saya yang umur masa 10 tahun, sebab banyak yang sama, selekeh belaka. Lekeh belaka, comot belaka. Jadi tak cam. Jadi sebab itulah kenapa abang-abang Nabi Allah Yusuf AS tak cam Nabi Yusuf, tapi Nabi Allah Yusuf AS cam mereka semua. Sebab dari sudut biologi sahaja. Sebab orang yang dah dewasa ni, dia punya rupa dia tak berubah sangat. Sama je. Saya tengok nenek mertua saya masa dia umur 50 dengan sebelum dia meninggal dunia umur 80 lebih tu, sama je. Saya tengok nenek saya yang meninggal pada umur 80 lebih dengan gambar dia yang masa umur 40, sama je. Tak ada berubah pun. Dengan atuk saya pun memang saya cam muka dia. Ni gambar tak ayah ni. Gambar tak ayah ni masa muda dulu. Tak ada berubah. Muka ayah saya pun saya cam masa ayah saya sebagai seorang guru dekat Kuching, Sarawak. Abah, cam. Masa tu umur ayah saya lebih kurang umur 30. Tengok, cam. Sebab apa? Sebab orang yang dah dewasa ni, dia punya perubahan muka dia tak ketara sangat lah. Setakat tambah janggut, uban sikit-sikit, kedut-kedut gitu lah. Sikit-sikit lah. Tapi yang umur 10 tahun, jumpa balik masa ni Nabi Allah Yusuf AS mungkin berumur 40-50 tahun. 50 tahun. Banyaklah berubah. Dia buang umur 10 tahun, jumpa balik umur 50. Banyak tak berubah? Banyak sangat berubah. Sebab itulah abang-abang Nabi Yusuf tak cam muka Yusuf AS, tapi Yusuf cam muka mereka semua. Dan kita tutup dengan ayat yang ke-59. Walamma jahazahu bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Bila mana kita nak beli barang ni masa musim kemarau, barangan terhad. Tuan-tuan biasa beli tak masa musim masa ada buat sale, biasanya dia akan hadkan. Macam contoh tuan-tuan beli barang-barang yang bersubsidi. Minyak lah. Satu resit, 2 je boleh ambil minyak. Kan? Biasanya bersubsidi. Jadi, masa musim-musim kemarau ni, saya nak beli untuk 12 orang tak boleh. Tak boleh. Datang 10, beli 10 je boleh. Masa ni, abang-abang Nabi Allah Yusuf AS datang 10 orang. Tapi nak beli untuk 12. Tak boleh lah gitu. Maka, sebab apa? Adik kau muda lagi. Kau kata datang 10, encik, dia jumpa dengan Yusuf AS. Saya nak beli untuk 12 orang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 orang je, tak boleh. Tak boleh 12 orang ni. Tengok Yusuf main. Ni antara ilmu Nabi Allah Yusuf SAW. Tak boleh ni. 10 orang, boleh beli 10 je. Allah, tak boleh lah. Ayah saya tua, macam mana dia datang?
Tapi adik kau muda kan? Yang Bunyamin tu, adik kepada Yusuf AS. Adik kau muda lah. Kenapa adik kau yang tak datangnya? Adik kau yang datang. Bunyamin. Jadi tak boleh. Tak boleh dia pujuk. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salam dia pun bagilah. Bagi dengan sebab sebagai satu negosiasi supaya urusan lebih mudah lagi lepas ni. Tengok urusan apa. Nanti kita tengoklah. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Nanti kalau kau nak datang lagi, ni aku punya bekalan ni untuk sebulan 2 ini. Tak boleh nak beli untuk setahun. Sebulan 2 je aku boleh bagi. Sebab semua orang ikut pada kota sebulan 2 je boleh beli bekalan makanan. Sebab kau orang luar, kalau orang dalam ni bagi free je. Tapi catu jugalah sebulan 2 je. Makanlah elok-elok untuk 12 orang. Jadi bila dia dah buat satu rundingan lah. Walamma jahazahum bijahazihim. Tatkala Nabi Allah Yusuf SAW sediakan bekalan untuk mereka. Okey, kali ni aku bagi 12. Kali ni aku bagi 12. Walaupun kau datang 10, aku bagi 12. Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Tapi nanti engkau datang kali yang kedua, engkau kena bawa adik kau tu. Ayah kau tak apa, ayah kau tua dah. Nak jalan pun tak boleh. Adik kau kena bawa sebab adik kau muda. Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Kau kena bawa adik kau yang sebapa tu. Bukannya adik-adik si ibu sebapa. Sebab dia adik-adik sebapa kan. Ala tarawna anni ufil kail. Bukankah kau tengok aku ni telah mencukupkan bekalan untuk kamu, timbangan untuk kamu. Aku dah cukup dah bekalan untuk kamu. Kau minta 12, aku bagi 12 walaupun kau datang 10. Aku buat baik pada engkau ni. Ufil kail wa ana khairul munzilin, dan aku ni sebaik-baik orang yang jaga engkau. Sebaik-baik orang yang menguruskan kau ni lah. Jadi yang munzilin ni manzil ni makna rumah. Maknanya penerima tetamu lah. Aku ni orang yang sebaik-baik dalam menerima tetamu. Aku buat baik pada engkau. Lepas ni kau bawa adik engkau. Sebenarnya inilah antara teknik dalam marketing. Kalau kita tengok saya kalau saya dulu kalau dekat Kelantan lah, saya suka isi minyak dekat tempat tu sahaja. Saya tak pernah pergi isi minyak dekat tempat lain. Kalau saya berhenti dekat tempat lain pun, saya contoh minyak kereta saya nak habis ni. Allah, nak sampai tempat tu juga. Tak nak isi tempat lain. Nak tempat tu je. Sebab tempat tu yang saya biasa isi, saya akan cuba juga untuk sampaikan dekat tempat tu. Sebab dekat tempat tu kalau saya isi, yang pertama sekali orang dia akan cuci tingkap saya. Betul kan? Kita akan lebih tertarik dengan pemberian-pemberian macam ni. Bila kalau orang ni banyak mudahkan urusan kita, kita akan tertarik untuk pergi lagi. Yang pertama, dia cuci tingkap saya. Saya suka. Yang kedua, dia senyum dengan saya. Dan yang ketiga, dia kalau isi RM50, dia bagi air mineral 1. Saya memang sentiasa isi minyak tempat dia. Saya tak pernah isi minyak tempat lain. Kalau contoh dekat KB, minyak nak habis ni. Tak apalah, saya berhenti tempat lain dulu, isi RM2 je. Memang saya cukup pergi. Bukannya saya nak tu, sebab inilah antara marketing. Kenapa kita nak pergi dekat tempat tu? Sebab ada pemberian-pemberian yang faedah untuk kita. Jadi saya pun tertarik untuk beli, untuk isi minyak hanya dekat tempat dia sahaja. Tak ada tempat lain. Dan kalau saya pergi pun dekat cawangan dia yang lain. Kalau Macang, satu tempat tu, dekat rumah saya. Satu lagi dekat Pasir Pekan, satu tu juga abang dia punya. Memang kalau saya pergi dekat tempat syarikat dia ni, pam minyak dia ni, memang dia akan bagi, kalau awal tahun dia akan bagi kalender dengan air. Walaupun nampak kalender tu dah jadi koyak lah dekat kereta, anak pijak lah, main lah. Tapi bila ada pemberian-pemberian macam tu, dia akan mengundang kita untuk datang lagi. Jadi tu antara teknik dalam marketing kan tu. Macam satu dekat kalau biasa pergi dekat Jerantut, ada satu kedai, satu pasar tu ada tempat jual ayam. Orang memang sentiasa pergi dekat tempat ni, tempat Melayu ni. Sebab dia tak pernah terima shilling. Contoh, sekilo RM8.50 Kalau ayam tu timbang-timbang, harga dia RM15.80. Dia tak ambil 80 sen. Tak ambil 80 sen. Tak pernah lagi balance dekat kedai dia tu, dekat kedai dia tak pernah ada shilling. 80 sen ni tak apalah, sedekah. Ada lebih 40 sen, sedekah. Lebih 50 sen, sedekah. Lebih 90 sen, sedekah juga. Dia tak pernah ambil shilling.
Dan memang dia kedai Melayu, dan memang kedai dia sentiasa habis lebih awal berbanding kedai lain. Sebab apa? Ada nilai-nilai tambah untuk pelanggan. Macam tu jugalah, macam mana dia nak tarik supaya abang-abang Nabi Yusuf ni pergi lagi dekat tempat dia ni untuk ambil bekalan, dengan cara dia banyak permudahkan urusan. Layan tetamu dengan baik, kemudian apa? Kemudian bagi ekstra. Lepas ni tengok, dia bukan saja bagi ekstra, dia pulangkan balik duit. Lambatlah yang tu. Tak sempatlah malam ni. Dah lebih sangat dah ni jadi wa ana khairul munzili, ni antara nilai-nilai yang diberikan oleh Nabi Allah Yusuf AS kepada klien dia, supaya klien dia datang lagi dekat negara dia untuk membeli bekalan makanan. Jadi itu antara teknik-teknik dalam marketing yang diajarkan oleh Nabi Allah Yusuf AS kepada kita, yang Allah nyatakan dekat dalam Al-Quran. Jadi memang betul lah, memang saya kalau balik Kelantan, saya tak pernah isi dekat, kalau kawasan saya banyak tempat pam minyak. Tapi memang saya setia tempat dia. Memang saya antara pelanggan setia, orang kenal saya. Nampak kereta saya kat, ada standby lah. Apa tolong ni ke lap cermin kereta, bagi air mineral. Walaupun simple je benda tu. Tapi kita suka. Ada pemberian tu akan menyebabkan kita ada rasa untuk nak pergi lagi, datang lagi. Macam itulah Nabi Allah Yusuf AS. Macam mana dia nak abang dia datang juga dekat tempat dia ni untuk beli bekalan makanan, dengan cara dia bagi banyak pemberian. Lepas ni kita tengok lagi kisah yang seterusnya dalam kisah Nabi Allah Yusuf AS. Macam mana dengan pertemuan yang kedua, ketiga dan keempat nanti. InsyaAllah kita bertemu lagi. Kita berhenti setakat itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbarallahu minkum.